Macam mana, Mai? Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والدعوة على الخير والحث على التمسك والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالله العلي العظيم. Ada pergi ke masjid kan? Aywa. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma Amin. baik. Jadi ke masjid pun dia ada adab-adab dia. Okey, ke masjid pun dia ada adab-adab dia. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci. Bersuci tu dengan makna apa? Istinjaknya, berwuduknya, mandi junubnya, mandi sunatnya dan sebagainya. Faham? 4 perkara tu. Okey. Istinja, berwuduk, mandi wajib ataupun mandi sunat. Itu dikira sebagai bersuci. Maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Dia bagi tahu di sini apa? Sembahyang di rumah. Sebab apa? Sebab iqtidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengamalkan sunnah Nabi. Sebab Nabi SAW tidak pernah sembahyang sunat di masjid, melainkan di rumah. Okey, tidak pernah sembahyang sunat di masjid melainkan di rumah. Kerana Nabi mau menghidupkan rumah dia seperti mana masjid. Okey? Jadi sembahyang di rumahmu 2 rakaat sunat subuh seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi itu kan? Apa? Rakaatai qablal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu, sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang paling kaya dalam dunia ni ialah orang yang sembahyang sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Itu orang yang paling kaya. Sebab apa paling kaya? Sebab dia memiliki dunia dan seisinya. Ulama bahas apa makna lebih baik daripada dunia dan seisinya tu. Okay, apa makna lebih baik daripada dunia dan seisinya tu? Kata ulama menyebutkan bahawa dunia dan seisinya itu ialah seluruh amalan orang-orang soleh. Seluruh amalan orang-orang soleh, pahalanya tu dia dapat. Itu dia punya syarah. Jikalau fajar telah pun terbit. Jadi fajar ni ada berapa fajar? Ada 2. Satu fajar shadiq, satu fajar kadzib. Okey? Sebelum fajar shadiq, fajar kadzib dulu. Faham ya? Jikalau fajar telah terbit seperti apa yang telah dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni dia akan sembahyang sunat dulu di rumah, kemudian sembahyang fardu di masjid, kemudian pulang ke rumah sembahyang sunat lagi. Faham? Tetapi kenapa kita buat sembahyang sunat di masjid? Sebab ada suasana. Nabi SAW dia buat di rumah sebab rumah dia pun sudah ada suasana masjid. Rumah kita tidak ada suasana masjid. Rumah kita ada suasana pawagam. Faham? Ada istronya, ada TV-nya, macam-macam. Ya, jadi ada suasana pawagam yang menyebabkan kita punya sembahyang pun kalau kita sembahyang di rumah tidak ada roh. Faham? Dia tidak ada nur. Beza dengan kalau kita sembahyang di masjid. Maka sebab itu kita pun sembahyang sunat di masjid. Bukan sebab kita nak mau sembahyang di rumah, tidak. Lainlah kalau rumah kita tidak ada TV, rumah kita tidak ada radio, rumah kita hidup amalan-amalan seperti mana? Seperti mana di masjid. Faham ni? Maka diperbolehkan untuk sembahyang di rumah. Tapi kalau rumah kita pun tidak nampak macam suasana masjid, maka lebih utama untuk kita sembahyang sunat di masjid. Supaya apa? Supaya lebih mendatangkan khusyuk kepada sembahyang kita. Bukankah sembahyang ini tujuannya untuk khusyuk? Ya kan? Di dalam surah Thaha sebab apa? Innani anallah la ilaha illa
ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tujuan sembahyang ini untuk ingat Allah, memang untuk khusyuk pun. Faham ni? Jadi kalau kita lebih khusyuk sembahyang di masjid, maka sembahyang sunatlah di masjid. Faham ni? Kemudian pergilah ke masjid dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakan lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Itu dalam hadis Nabi sebut apa? Salatul jamaah tafdulu salatul fadhin bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih utama, lebih afdal daripada sembahyang sendiri dengan 27 kali darjat. Kalau kita buka kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, dia ada sebut tu kenapa sembahyang berjemaah lebih banyak pahalanya daripada sembahyang bersendirian. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani ada sebutkan satu persatu kenapa lebih daripada sembahyang bersendirian. 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-27. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani sebut di mana? Kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Faham? Bahkan juga dalam hadis sebut apa? Barang siapa yang berjalan, man masya, barang siapa yang berjalan di dalam gelapnya malam. Faham? Barang siapa yang berjalan menuju ke masjid pada gelapnya malam. Ulama sebut gelapnya malam ni waktu subuh, waktu maghrib, waktu isya. Okey? Nescaya di hari akhirat akan diterangi jalannya menuju ke syurga. Disebabkan dia menuju ke masjid dalam keadaan gelap, maka Allah mudahkan terangkan cahayanya menuju ke syurga. Faham ni? Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama gama nisfal lail. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia telah sembahyang separuh daripada malam. Faham? Wa man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullahu. Siapa yang sembahyang isya berjemaah pula seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadat. Faham? Kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, apa makna mempermudahkan? Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini. Apa dia? Istiqamah. Salah. Faham? Bukan mempermudahkan istiqamah, meremehkan. Faham? Makna mempermudahkan ni meremehkan, ambil ringan. Faham? Tak ambil peduli. Itu maksud dia. Jikalau engkau mempermudahkan ataupun meremehkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah-susah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Wah, antum kita sudah dengar hadis tentang apa namanya? Kelebihan sembahyang subuh berjemaah. Jadi usaha untuk diamalkan. Faham ni? Bahkan juga Nabi sebutkan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid. Apabila kamu melihat seorang lelaki yang ya'tadul masjid, yang ulang alik. Faham? Ulang alik ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah itulah tanda-tanda orang itu beriman kepada Allah. Lepas tu Nabi baca ayat Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Okey? Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang. Faham? Quran sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang penyayang ini mereka berjalan dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang tenang. Faham? Dalam keadaan yang tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mana mereka bertemu dengan orang jahil yang mengutuk mereka, yang ajak debat dengan mereka, qalu salama. Mereka hanya ucap yang baik-baik saja. Ini ciri ibadur rahman. Hamba Allah Ar-Rahman. Hamba Allah yang Maha Penyayang. Faham ni? Okey? Wala tamshi fil ardi maraha. Quran juga sebut dalam surah Luqman kalau nak silap. Kan? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, meninggi diri. Okey? Jadi jalanlah dalam keadaan yang tenang. Sebab itu makruh kalau macam kita dengar orang sudah iqamat, kita berlari, hukumnya makruh. Sebab bertentangan dengan ayat Quran dan juga bertentangan dengan apa yang ulama sebutkan dan bertentangan dengan hadis Nabi. Okey? Biarlah
Setakat mana rakaat yang kita dapat, setakat itulah yang kita buat. Faham ni? Janganlah pula kita pergi berlari dan sebagainya. Dalam keadaan yang tenang dan juga tenteram. Kata para ulama, apa maksud wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'ala ardi hauna ni? Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu, hamba Allah yang maha penyayang itu, ialah mereka berjalan dalam keadaan tenang. Maksudnya apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada mereka, sama ada nikmat ataupun musibah, mereka tenang. Ciri-ciri orang yang matinya tenang ialah hidupnya tenang. Itu ciri orang yang matinya tenang. Faham? Kalau kita diuji dengan ujian, dengan musibah, kita melenting, kita tidak ridha, kan? Itu ciri-ciri orang yang matinya dalam keadaan tidak tenang. Okay, jadi kita boleh tahu, kita mutarjim diri kita ni, kita boleh tahu macam mana pengakhiran kita nanti. Adakah mati kita tenang ataupun tidak? Tengok macam mana kita lalui kehidupan kita. Faham? Dan jangan terburu-buru. Dan hendaklah engkau sambil membaca, apa doa dia? Allahumma bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqir ragibina ilaika wa bihaqqil mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fas'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maksudnya, ya Allah, okay? Bihaqqis sa'ilina 'alaika. Apa namanya? Dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Bihaqqis sa'ilin. Dengan hak. Apa hak orang yang meminta? Makbulkan. Hak orang yang meminta ialah dikabulkan. Apa ayat Al-Quran tu? Ud'uni astajib lakum. Itu hak. Okay? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku perkenankan doa kamu. Jadi hak kita untuk diperkenankan kita punya doa. Jadi dia punya doa ni, Allahumma bihaqqis sa'ilina ilaik. Ya Allah, dengan hak, paham? Dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Okay? Wa bihaqqir ragibina ilaika. Dan juga dengan hak juga ni. Okay? Dengan hak orang-orang yang selalu berharap kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika. Dan dengan hak ataupun dan dengan kebenaran orang-orang yang apa? Dengan hak perjalananku ini untuk bertemu denganmu. Dia tidak terjemah tu. Faham? Jadi antum ikut apa yang Ustaz terjemah ni. Okey? Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan dengan hak perjalananku ini di dalam perjalanan untuk bertemu denganmu. Itu maksudnya. Okey? Mamsyaya hadza ilaika. Fa inni lam akhruj asharan wala batran wala riya'an wala sum'atan. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid ini kerana apa? Kerana bongkak ataupun sombong, dan bukan juga kerana riya, dan bukan juga kerana sum'ah. Sebab itu tahsinun niyah, memperbaiki niat ini terletak ketika 3 perkara. Okay? Yang pertama sebelum beramal, yang kedua semasa beramal, yang ketiga selepas 3 tempat ni kita kena tahsinun niyah. Perbetulkan kita punya ni niat. Sebelum beramal kita sudah targib kita punya hati. Buat ni kerana siapa? Okay? Bukan kerana Allah, bukan kerana makhluk, tapi hanya saja kerana Allah. Waktu beramal pula, ketika tengah baca Quran, tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba kita mau kuat suara kita, mau apa? Supaya orang dengar kita punya sedapnya suara kita. Faham? Lagi-lagi kita ni munsyid, Nurul Syabab yang tak laku tu. Contoh. Faham? Sengaja kasih dengar dia punya suara. Masa tu istighfar dan tahsinun niyah sekali lagi. Faham? Kemudian lepas selesai beramal, masa tu perbaharui lagi niat. Jadi 3 tempat kita kena perbaharui ni niat. Misalnya dia punya jadual azan maghrib tiap-tiap maghrib. Faham? Di kampung Jawa contoh. Faham? Walaupun suaranya tak sedap, tapi amanah. Faham? Dia kena perbaharui juga dia punya niat. Niat sebelum, niat semasa, dan juga niat selepas dia beramal. Wala sum'atan, dan bukan juga kerana sum'ah. Okey? Bal kharajtu, tetapi aku keluar ke mana? Ke masjid. Okey, kharajtu, keluar.
keluar ke masjid ittiga'a sakhatika. Untuk apa tu? Semata-mata untuk menjauhi engkau punya kemurkaanmu wahai Allah, wa btigha'a mardatika, dan untuk mendapatkan meraih engkau punya keredaan. Fas'aluka an tunqidhani minan nar. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dijauhkan daripada api neraka. Wa anta ghafira li dhunubi, dan aku minta kepada engkau supaya apa? Supaya ampunkan dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin Allahumma amin. Okey, ini juga antara doa, okey. Ini ada banyak lagi doa. Doa yang selalu Ustaz sebut kalau pergi masjid, yang ada 10 perkara tu. Okey, antum tulis. Yang pertama sekali galbi. Okey. Galbi, hati. Okey. Yang kedua lisani. Lisanku. Okey. Yang ketiga basari, penglihatanku. Okey, basari, penglihatanku. Yang keempat sam'i, pendengaranku. Okey. Yang kelima apa? Khalfi, belakangku. Okey, min khalfi. Di situ min khalfi, daripada belakangku. Okey. Kemudian min amami, daripada depanku. Kemudian min yamini, daripada apa yamin? Kananku. Daripada kananku. Okey, kemudian min yasari, daripada kiriku. Kemudian min fauqi. Apa fauqi? Atasku. Kemudian min tahti. Apa dia? Bawahku. Akhir sekali, a'tini, berikanlah aku wahai Allah. Okey, ini Ustaz bagi key point kata kunci. Okey, ini dia punya key point kata kunci. Nanti Ustaz baca dia punya doa yang apa? Yang full. Okey, apa dia? Tengok yang pertama sekali apa? Okey, dia punya doa begini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini bercahaya. Wa fi lisani nuran, dan pada percakapanku ini cahaya. Wa fi basari nuran, dan pada penglihatanku ini cahaya. Wa fi sam'i nuran, dan pada pendengaranku ini cahaya. Wa min khalfi nuran, dan jadikanlah di belakangku ini cahaya. Wa fi amami nuran, dan di hadapanku cahaya. Wa min yamini nuran, di sebelah kananku cahaya. Wa min yasari nuran, di sebelah kiriku cahaya. Wa min fauqi nuran, dan di atasku cahaya. Wa min tahti nuran, dan di bawahku cahaya. A'tini nuran, berikanlah aku cahaya. Faham? Itu dalam perjalanan menuju ke masjid, amalkan doa ini supaya kita diliputi dengan cahaya. Faham? Jadi orang-orang yang banyak minta cahaya ni, yang banyak minta cahaya ni, dia punya mata akan terjaga daripada benda-benda zulumat. Sebab lawan bagi nur apa? Zulumat. Lawan bagi zulumat nur. Faham ni? Apa Quran sebut tu? Yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur, yang mengeluarkan kamu daripada gelap kepada cahaya. Dulu matanya gelap, diterangkan oleh Allah. Dulu dia punya telinga gelap, diterangkan oleh Allah. Faham? Dulu susah mau masuk nasihat, lepas diterangkan dia punya telinga, mudah untuk terima nasihat. Dulu susah mau melihat kebaikan orang, suka tengok keburukan orang saja. Faham ni? Orang share di Facebook, dia komen. Orang share di Facebook, dia komen. Faham? Ustaz lah tu. Faham? Komen si Anu punya ni, si apa? Cia Aslam. Sebab zulumat dengan nur ni memang tak boleh bersatu. Faham? Ya? Jadi setiap kali dulu dia lihat, tak boleh dia punya mata ni kalau tak lihat orang punya keburukan. Dia lepas dia doa ni, Allah letakkan nur hijab di hadapan dia. Dia sudah terhijab daripada benda-benda yang
buruk dan sentiasa melihat kebaikan. Faham ni? Itu doa yang setiap kali kita pergi masjid kita baca. Tak kisahlah pergi masjid ke, pokoknya pergi tempat-tempat kebaikan, pergi tempat majlis ilmu, faham? Pergi khidmat orang, faham? Baca doa ni. Yes ya? Ada pergi ke masjid. Jadi kalau tak mampu baca yang dia bagi ni, doa yang panjang ni, antum amal doa ni. Dan tak semestinya doa ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini cahaya. Ya Allah, jadikanlah lidahku ini bercahaya, pendengaranku bercahaya, penglihatanku bercahaya, kananku bercahaya, kiriku bercahaya. Dan tak semestinya ikut urutan. Faham? La yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya engkau ya Allah, la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada orang dan tidak ada zat yang mampu untuk menghapuskan dosa melainkan engkau wahai Allah. Zunub ni apa? Zunub ni dosa. Dosa ni dia ada dua. Satu dipanggil sayyi'ah, satu dipanggil zunub. Paham? Satu sayyi'atun, satu dipanggil zanbun. Zunub ni maknanya jamak lah ni. Paham? Okay? Sayyi'atun, kemudian zanbun. Jamak bagi sayyi'atun apa? Sayyi'at. Faham? Jamak bagi zanbun? Zunub. Faham? Jadi apa beza ni dua-dua dosa ni? Okay? Kalau sayyi'ah, dosa yang kita buat sesama manusia dipanggil sayyi'ah. Faham? Kalau dosa yang kita buat dengan Allah dipanggil zunub. Okay? Okay? Wallahu a'lam. Sekarang masuk di dalam adab-adab masuk ke dalam masjid. Ni panjang sikit ni. Adab masuk ke dalam adab-adab ni dia ada 14. Terakhir sekali adab puasa. Okay, kita baru masuk adab yang ke-7, adab masuk ke dalam masjid. Dia ada panjang. Okay, 7. Adab-adab masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca olehmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Okay. Antum yang ada kitab, antum buat kurungan tu yang Allahumma salli sampai wa sallim tu, antum buat kurungan. Okay. Itu doa ketika melihat masjid. Faham? Antum pergi mana-mana, tengok masjid, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Dia punya doa start yang Allahumma ghfirli tu. Faham? Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Okay? Jadi di antara adab melihat masjid selawat. Kemudian masuk masjid, Allahumma ghfirli dhunubi. Apa maksudnya? Allahumma ghfirli dhunubi maksudnya apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Sebab apa? Sebab masjid ni pintu-pintu rahmat Allah terbuka. Faham? Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, faham? Maka kata olehmu, kenapa? Mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaan. Ini hadis Nabi ya? Hadis Nabi sebut, dan jadi Imam Ghazali ambil ni daripada hadis. Dan Nabi beritahu kalau kamu melihat orang menjual di masjid, bagi tahu ataupun cakap, moga-moga Allah tidak memberi keuntungan kepadamu. Faham? Ataupun orang yang mencari barang yang hilang di masjid, doa semoga engkau tidak menjumpai barangmu yang hilang tu. Faham? Okey? Zalimnya Ustaz. Enggak, ini hadis Nabi. Faham? Ini sunnah. Tapi janganlah pula kamu semata-mata untuk beramal dengan hadis ni. Kamu sengaja pergi curi orang punya barang, kamu kasih hilang. Baru, ada kau nampak? Semoga Allah tidak paham. Jangan begitu. Jadi mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada
perniagaanmu. Dalam rumah Allah pun mau berniaga lagi. Faham? Itu tidak diperkenankan. Sebab tu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikr wa dzarul, tinggalkan jual. Sebagian ulama menyebutkan, antum bukalah kitab tafsir. Ayat tu sebenarnya bukan khusus untuk sembahyang Jumat saja, tapi untuk sembahyang fardu juga. Faham? Bukan khusus untuk sembahyang Jumat saja, tapi juga untuk sembahyang. Nah, apabila azan dilaungkan, maka tinggalkan semua pekerjaan dunia kamu, khususnya banyak jual beli itu. Faham? Tak ada jual beli yang lebih utama melainkan jual beli kita dengan Allah. Faham? Inna Allah ashtara minal mu'minina wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Kan? Sungguhnya Allah telah membeli jiwa, harta dan jiwa kamu dengan syurga. Jadi kita jual beli dengan Allah. Kita jual kita punya harta, jual kita punya diri, jual kita punya waktu untuk Allah. Allah bagi kita syurga. Paham? Gitu. Nah, ini enggak usah mau sebut. Dan apabila engkau melihat, ingat yang dimaksudkan di doa ni yang di dalam masjid. Paham? Bukan di perkarangan, Mas. Jangan pula antum nanti tiba-tiba biar Al-Kautsar, moga-moga Allah tidak terima semua. Jangan. Paham? Itu orang jahil. Paham nih? Yang dimaksudkan di sini di atas, yang di dalam masjid tuh. Yang di bawah tuh enggak ada masalah. Pokoknya yang di luar daripada masjid. Macam di Al-Kautsar tuh di bawah tuh kan? Itu enggak dikira masjid, sebab itu bukan tempat yang digazetkan untuk orang solat. Yang di atas tuh. Paham nih? Oke. Sama juga kalau ada ustaz berceramah, ceramah. Jadi insyaallah tuan-tuan, saya di sini ada jual buku, tuan-tuan boleh dapatkan doa ustaz, moga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaanmu. Paham? Itu pun termasuk. Paham? Itu pun termasuk. Paham? Walaupun sebagian ulama kata itu tidak termasuk sebab tidak berlaku jual beli. Paham? Tetapi iklan kepada jual beli itu ketika berada di dalam masjid, hasil daripada iklan itu orang akan berjual beli. Paham? Gitu. Oke. Mudah-mudah apabila engkau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Ingat ya, yang mencari. Kenapa dilarang? Sebab hasil daripada pencariannya itu mengganggu orang lain untuk ibadat. Paham? Orang tengah baca Quran tiba-tiba, bang minta maaf ya bang, nampak tak saya punya. Jadi dia mengganggu orang tengah ibadah. Tetapi kalau orang masih ada iklan, tak ada masalah. Siapa yang ada kehilangan jam apa semua boleh tuntut di sini. Itu tak ada masalah. Iklan tidak ada masalah. Yang masalahnya kalau dia mencari dan dia pergi jumpa satu-satu ni, dia bertanya sehingga mengganggu orang ibadat. Faham? Oke, orang mencari suatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Begitulah kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan teori konspirasi. Paham? Ini Rasul yang suruh, Jangan kau merepek situ. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan sesekali duduk sehinggalah kamu selesai solat sunat 2 rakaat. 2 rakaat di situ ialah tahiyatul masjid. Itu hadis di dalam Bukhari. Paham? Jadi kalau macam kita malas sembahyang, kan kadang-kadang datang juga malas kita nih mau sembahyang Gabliyah nih. Paham? Jadi orang sudah habis azan, orang semua sembahyang, kita masuk berdiri. Paham? Okey? Jangan duduk, hormati waktu untuk sembahyang itu dengan berdiri. Berdiri saja. Jangan duduk. Paham? Berdiri saja sampailah orang iqamat. Paham? Macam juga orang sedang khutbah hari Jumaat. Kan? Antum datang, antum malas mau solat sunat tahiyatul masjid. Paham? Berdirilah sampai habis khutbah tu. Berdiri. Berdiri. Paham? Ataupun khutbah kedua. Kan khutbah kedua antum datang kan? Jangan terus duduk, berdiri saja.
Kalau antum tak solat sunat tahiyatul masjid, jangan duduk. Berdiri saja. Hukumnya adalah ialah antum masuk rumah orang, bagi salam kan? Bagi salam. Orang suruh duduk, baru duduk. Macam itulah kita di rumah orang pun kita beradab. Apatah lagi rumahnya Allah. Rumah Allah. Faham nih? Dia begitu. Dan jikalau engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil, ataupun engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu, oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan, misalnya, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus salihat. Ini yang ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh ni. Ustaz, kalau ada orang buat majlis ilmu di hadapan, mana yang perlu kita buat? Terus duduk majlis ilmu kah ataupun solat sunat tahiyatul masjid dulu? Faham? Jadi di sini ulama bagi tahu, kalau ada majlis ilmu, tinggalkan sembahyang sunat, gantikan sembahyang sunat dengan baqiyatus salihat. Apa dia? Zikir nih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Okey? Gantikan sembahyang sunat itu dengan apa? Dengan tasbihat ini sebanyak. Tadi guru kami Maulana Abdul Hamid sebut 4 kali. 4 kali. Okey, jadi antum ikutlah mana-mana. Mau baca 3 kali pun boleh, mau baca 4 kali pun boleh. Kalau ustaz amal yang Maulana Abdul Hamid amanahkan kami untuk amal, yaitu 4 kali. Syekh Nuruddin dia bagi jawapan yang berbeza dengan hukum yang mana perlu kita buat kalau ada majlis ilmu. Sembahyang tahiyatul masjid dulu kah ataupun majlis ilmu dulu ataupun tahiyatul masjid. Yang mana perlu kita utamakan? Kata Syekh Nuruddin begini, kalau majlis ilmu itu dibuat di dalam masjid, kan? Dibuat biasanya macam Masjid Al-Kausar, kan dia di depan sana kan? Kayak depan. Hak mana yang datang dulu kepada kamu? Hak masjid kah atau hak majlis ilmu? Antum masuk nih, antum jumpa masjid dulu kah? Antum jumpa majlis ilmu dulu? Antum masuk masjid dulu kan? Baru jumpa majlis ilmu. Jadi mana satu hak yang telah turun kepada kamu? Hak masjid dulu. Maka laksanakan hak masjid dulu. Sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Paham? Dapat 2 rakaat baru pergi ke depan menuntut ilmu. Dan kalau majlis ilmu itu dibuat di luar. Paham? Di luar. Memang tempat-tempat masuk masjid tuh di luar tuh dibuat di situ majlis ilmu. Jadi yang duluan dengan kamu hak apa? Hak majlis ilmu sebelum antum masuk ke dalam masjid. Jadi di situ baru tidak payah solat sunat tahiyatul masjid. Jadi ada 2 pandangan sini. Antum mau pakai yang pertama atau mau pakai yang yang pertama tadi, gantikan tahiyatul masjid dengan al-baqiyatus shalihat ataupun tasbihat 3 atau 4 kali. Ataupun pandangan yang kedua, kita tengok dulu mana satu hak yang datang kepada kita terlebih dahulu. Adakah hak masjid ataupun hak majlis ilmu. Paham nih? Dan mengikut pendapat sebagian ulama 4 kali. Nampak? Baru sudah disebut, baru ada kenyataan. Sebagian ulama menyebut berapa? 4 kali. Jadi kalau macam Ustaz ambil pandangan yang sebut 4 kali. Kenapa nak ambil yang 3 kali? Yang baca 4 kali, adakah lebih rugi daripada yang baca 3 kali? Tidak, yang 4 kali lebih untung daripada yang baca 4 kali. Faham? Dia begitu. Dan ada pula yang berpendapat, hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Faham? Ini ada pandangan. Okay. Jadi antum ambil pandangan yang mana? Ada air sembahyang pun sebut 4 kali. Faham? Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat gabliyah, yakni salat sunat gabliyah yang dia sebutkan sini subuh sebab dia daripada bangun tidur tadi apa semua kan? Okay. Maka buatlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Ingat, kalau antum datang awal, masa panjang, antum buat tahiyatul masjid dulu, baru antum buat sembahyang sunat subuh. Faham? Tapi kalau antum datang lewat, yang memungkinkan antum untuk buat sembahyang 2 rakaat saja. Jadi perlu buat yang mana? Tahiyatul masjid kah atau solat sunat sebelum subuh? Buat sembahyang sunat sebelum subuh, otomatik tahiyatul masjid sudah masuk di dalam situ. Faham? Otomatik masuk di situ.
Jelas? Okey, maka buatlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh, iaitu doanya adalah panjang. Baca doa dia, Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sya'athi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali Wa tubayyid biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'in. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر وأسألك رحمة أنال بها شرف كرماتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا. Anta mu'tihi. Mana ada unta di situ? Itu ada unta situ. Anta. أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسلك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس. ونعادي بعداوتك من خالف من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم. الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من اتصف بالعز وقال بالعز وقال به سبحان من لبس المجد
مجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدر Subhana dzil fadli wan ni'ami. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم Qudrati wal karami. قدرة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي Fi dami. في دمي في Dami. ونورا في عظامي ونورا من بين يدي Ya. Yadayya kan ada yadayya. ونورا من بين يدي ونورا من خلفي. خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا أعظم نورا واجعل لي نورا برحمتك A'zami nurin. أعظم Ada alif lam situ kan? نورا A'zama. أعظم نور Ah. واجعل لي نورا برحمتك يا أرحم الراحمين Arhamar rahimin. Itu doa yang Nabi SAW selalu sebutkan apa namanya? Selepas solat sunat subuh. Lepas tu tidur. Faham? Di antara sunnah. Ustaz tak betul ni. Di antara sunnah lepas antum buat solat sunat tahiyatul masjid, baring. Sunnah ni yang selalu buat Tuan Guru ni Abdul Aziz. Dia antara ulama yang selalu buat sunnah ni. Nabi SAW lepas Nabi sembahyang sunat ni, Nabi akan tidur sekejap, baring sekejap. Baring menghadap ke arah al-qiblah. Dengan apa? Dengan baring yang sunnah tu. Baring saja, bukan tidur, baring saja. Lepas tu orang qomat baru Nabi melaksanakan solat subuh berjemaah. Paham? Tapi sunnah ni dia jarang orang yang amal sekarang. Paham? Jarang orang amalkan. Jadi antum amalkanlah. Faham ni? Amalkan. Janganlah pula antum di soft pertama. Paham? Di situ pula antum baring. Jadi boleh timbul fitnah. Antum duduk belakang-belakang sekali. Paham? Untuk amal semata-mata. Biarlah ada orang panggil kita gila kah semata-mata untuk amal sunnah. Paham? Apa maksudnya nih? Panjang. Okey. Kita habiskan terjemahan baru jam berapa sekarang? 8.52. Okey, habiskan terjemahan baru kita masuk ta'limul muta'allim. Okey, dia kata apa? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rahmat yang turun daripada sisi Engkau. Min indik. Tahdi biha qalbi. Yang mana Engkau dengan dengan rahmat itu tahdi biha qalbi. Engkau memberi petunjuk kepada hati aku. Kemudian apa? Wa tajma'u biha syamli dan dengannya dengan apa tuhnya tu? Dengan rahmat tu, paham? Dan dengan rahmat itu engkau himpunkan yang bercerai-cerai daripada segala urusanku. Nampak? Wa tajma'u biha syamli. Urusan yang membebankan kita punya otak ni. Fikir sana, fikir sini, fikir itu, fikir. Kita doa wa tajma'u biha syamli. Urusanku yang bercerai-cerai ni ya Allah, satukan. Apa maksud satukan tu? Selesaikan dengan satu perantaraan. Sebab tu kata ulama apa? Allah boleh selesaikan 1000 masalah dengan satu cara dan boleh selesaikan satu masalah dengan 1000 cara. Paham? Allah boleh selesaikan 1000 masalah dengan satu cara dan boleh selesaikan satu masalah dengan 1000 cara. Paham? Wa tajma'u biha syamli. Yang urusan yang banyak-banyak ni himpunkan sekali, selesaikan semua sekali. Kemudian apa? Wa talummu biha sya'thi dan dengannya engkau dan dengannya engkau pulangkan segala yang segala yang menjinakkan segala hatiku, dan dengannya engkau perbaikkan akan agamaku, dan dengannya engkau peliharakan segala sesuatu yang gaib, daripada pandanganku.
wa tahfazu biha ghaibi. Okey. Kemudian wa tarfa'u biha syahidi, dan dengannya engkau terima aku punya syahadat. Itu asyhadu alla ilaha illallah tu, okey. Wa tubayyidu biha wajhi, dan dengannya, dengan rahmatmu itu juga ya Allah, engkau cerahkan aku punya amalan, aku punya wajah. Wa tulhimuni biha rusdi, dan kemudian engkau, dan dengan rahmat itu engkau mengilhamkan kepadaku akan petunjuk. Maksudnya setiap apa yang kita buat kita minta Allah bagi ilham. Mana ilham yang baik-baik. Okey. Kemudian wa taqdili biha hajati, dan dengan rahmatmu engkau tunaikan segala hajatku. Wa ta'simuni biha min kulli su'in, dan engkau pelihara aku daripada segala kejahatan. Jadi doa ni sebenarnya telah himpunkan semua segala sesuatu di dalam satu doa. Okey? Ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru li qalbi. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang khalis. Apa iman yang khalis? Suci, bersih. Itu. Okey? Yubashiru qalbi. Yang apa? Maksudnya yubashiru li qalbi ni maknanya yang memenuhi segenap ruang hatiku. Maknanya tidak ada satu tempat pun dalam hatiku ni yang iman yang tidak suci, iman yang palsu. Semua bersih, semua khalis. Faham? Was'aluka yaqinan sadigan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Ini sedap doa dah ni. Faham? Dan aku meminta kepada engkau yaqinan sadiqan. Yakin kepada engkau dengan yakin yang betul, yakin yang sebenar, hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu li. Ataupun dia ada dua, satu katabtahu li ataupun katabtahu alayya. Okey? Sehingga kan aku yakin bahawa engkau tidak akan membebankan aku dengan sesuatu melainkan apa yang telah engkau tuliskan kepadaku. Faham? Itu maksudnya. Okey? Waridha bima qasamtu li, dan juga apa? Redha dengan segala pemberian yang telah engkau berikan kepadaku. Allahumma inni as'aluka imanan sadigan. Ya Allah, aku minta kepada engkau iman yang benar. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Dan aku minta kepada engkau apa? Iman yakin, yang iman yakin dan tidak ada kufur lagi selepasnya. Okey? Begitu. Was'aluka rahmatan unalu biha syarafa. Okey? Karamatika fid dunya wal akhirat. Dan aku minta kepada engkau rahmat, wahai Allah, yang dengan rahmat ini aku akan sampai kepadamu dengan kemuliaan di dunia dan juga akhirat. Allahumma inni as'aluka sabra 'indal qada. Ya Allah, aku minta kepada engkau sifat kesabaran terhadap semua apa yang telah engkau tentukan kepadaku. Wal fauza 'indal liqa. Maksudnya apa? Dan aku minta kepada engkau kejayaan ketika bertemu denganmu. Mana bila ni? Bila tu? Di hari akhirat. Bukan ketika solat, faham? Ketika di hari wal fauz 'indal liqa. Maknanya kemenangan apabila kami berjumpa dengan engkau. Wa manazilash syuhada. Maksudnya, dan aku minta kepada engkau supaya diberikan kepadaku darjat orang-orang syahid. Okey? Wa aisha suada, dan diberikan kepadaku kehidupan orang-orang yang berbahagia. Wa nasra 'alal a'da, dan kemenangan terhadap musuh-musuh. Faham ni? Wa murafaqatal anbiya, dan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Faham? Allahumma inni unzila bika hajati. Ya Allah, hanya kepadamu aku turunkan segala hajatku. Wa in dha'fu ra'yi wa qasra amali. Walaupun apa? Walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku, ya Allah. Ini doa ni kan, doa yang betul-betul membenam ke bumi. Faham? Doa yang betul-betul apa? Membenam ke bumi. Maksudnya doa yang betul-betul tawaduk. Yang memang dia hentakkan kepalanya di lantai. Maksudnya dia hinakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Okey? Waftaqartu ila rahmatik. Maksudnya apa? Aku sangat berharap, aku sangat fakir kepada rahmatmu, wahai Allah. Fas'aluka ya qadiyal umur. Maka aku meminta kepada engkau, wahai yang menyempurnakan segala urusan. Wa ya syafiyas sudur, dan yang sentiasa menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam hati. Faham?
Kama tujiru bainal buhuri. Ya Allah, seperti mana engkau pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku daripada siksaan api neraka. Wah, sedap tak dia punya doa ni? Ya Allah, seperti mana engkau pisahkan lautan ni, pisahkan juga aku daripada. Kan Allah pisahkan dua lautan tu kan? Ada kan di dalam Quran sebut kan? Antum pun nampak di YouTube di mana-mana. Pisah tu laut. Jadi seperti mana Allah pisahkan di lautan ni, pisahkan juga kita dengan api neraka. Dan daripada siksaan kubur, dan daripada laungan penyesalan. Allahumma wa ma dha'ufa anhu ra'i. Ya Allah, apa jua kebaikan, apa ni? Yang lemah fikiranku daripada mencapainya, dan kurang daripadanya amalanku, dan tidak sampai kepadanya niatku dan cita-citaku daripada segala kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja daripada hamba-hambamu, atau daripada segala kebaikan-kebaikan yang telah engkau kurniakan kepada sesiapa sahaja daripada hamba-hambamu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Okey, doa lagi. Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk dan memberi. Nampak? Bukan kita minta petunjuk saja, kita minta juga kita ni sebagai asbab orang lain mendapat petunjuk. Faham? Ghairad dhalina wala mudillin. Dan juga apa? Bukan daripada golongan yang sesat, dan bukan pula menyesatkan orang. Maksudnya orang tak sesat asbab kita. Faham ni? Okay? Kemudian apa? Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang harban li'a'daika. Jadikan kami ni musuh kepada orang, jadikan kami ni memusuhi orang yang memusuhi engkau. Kemudian apa? Wasilman li'auliyaika. Dan jadikan kami ni orang yang apa? Berdamai dengan wali-walimu. Okay? Auliyaik. Kemudian apa? Nuhibbu bihubbikan nasa. Jadikan kami mencintai manusia dengan kecintaanmu, dan memusuhinya dengan permusuhanmu sesiapa sahaja yang ingkar kepadamu daripada Allahumma hadha du'a. Ya Allah, inilah doaku. Faham? Ataupun doa kami. Wa alaikal ijabah. Dan urusan kemakbulan doa ini aku serahkan kepadamu. Okay. Wa hadzal jahdu. Apa tu? Dan sungguhnya kami datang kepadamu, kami akan kembali. Aywa. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolonganmu ya Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma dzal habli syadid. Ya Allah, Tuhan yang memiliki apa? Tali yang kukuh. Tali yang kukuh tu dengan makna agama lah tu. Faham? Wal amrir rasyid. Dan perintah yang bijak. Wal amri rasyid ni maknanya perintah, dengan perintahmu itu kami boleh berjalan denganmu dengan jalan yang benar. Itu maksudnya. Okay? As'alukal amna yaumal wa'id. Kami meminta kepadamu keamanan di hari yang engkau janjikan. Wa'id ni maknanya janji. Faham? Wa'dun, janji. Yaumal wa'id, hari yang dijanjikan. Okay? Wal jannata yaumal khulud. Dan apa? Dan syurga pada hari yang kekal. Ma'al mugarrabina syuhud. Dengan apa? Dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ar-rukka'i sujud. Dengan orang-orang yang banyak rukuk dan banyak sujudnya. Faham? Kemudian al-mufina laka bil uhud. Dan menunaikan segala janji-janji mereka kepadamu. Innaka rahimun wadud. Sungguhnya engkau Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah. Wa anta taf'al ma turid. Engkau buat semua apa yang engkau kehendaki. Subhana manit bil izzi wa gala bihi. Maha suci Allah yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata-kata dengannya. Okey, maknanya dengan Quran lah kemuliaan. Subhana man labisal majda wa takarrama bihi. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya. Subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lahu.
Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kelebihan dan kenikmatan. Subhana dzil qudrati wal garam. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan wal karam ni kemuliaan. Okey, kemuliaan. Subhanalladzi ahsa kulla syai' bi'ilmi. Maha suci Allah yang apa namanya? Menghinggakan. Tidak tepat tu terjemahan tu. Maha suci Allah yang mencapai segala sesuatu dengan ilmunya. Meliputi. Maha suci Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Faham? Ani Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya di hatiku, cahaya di kuburku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di rambutku, cahaya di kulitku, cahaya di dagingku, cahaya di darahku, wa nuran fi 'idhami, cahaya di tulangku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di Allahumma zidni nuran. Ya Allah, tambahkan kepadaku cahaya. Wa atini nuran, dan berikan kepadaku a'zama nurin, sebesar-besar cahaya. Waj'alni nuran birahmatik, dan jadikanlah aku ni cahaya. Nampak? Akhir sekali bukan dia minta cahaya. Akhir sekali jadikan aku ni cahaya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi doa ni mendalam. Faham? Dihimpunkan semua segala sesuatu di dalam satu doa ni. Okay, jadi antum boleh amalkan. Sama-sama kita amalkan insya-Allah ta'ala. Amin. Allahumma amin. Okay, kita berhenti di situ, nanti kita sambung lagi. Kita masuk dalam bab mesyuarat kan? Tamam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Okey, baca musyawarah, tentang mesyuarat. Wa qala Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, sami'tu hakiman. Wa qala Abu Hanifah, baru sami'tu. Maknanya Abu Hanifah yang kata ni. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Boleh baca rahimahullah ta'ala, boleh baca rahmatullahi alaihi, boleh baca radhiyallahu anhu. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqanda. Samarqand ni nama tempat. Faham? Samarqandi di negara Uzbekistan. Uzbek. Okay? Uzbekistan. Qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talibil ilmi wa kana azza ala wa kana qad azama. Qala qad tambah. azama ala dhahabi ila Bukhara li talibil ilmi. Aywa. Kadza. Okay. Wa qala Abu Hanifah. Okay. Kenapa sebagian kitab dia tidak sebut Abu Hanifah, sebagian kitab dia sebut wa qala terus sami'tu hakiman. Kan macam yang tanya kitab kan? Kenapa? Kenapa sebagian kitab dia tulis tu wa qala Abu Hanifah? Tapi sebagian kitab dia tidak tulis Abu Hanifah. Dia terus masuk wa qala sami'tu. Sebab sebelum ini kita telah
belajar tentang perkataan qala juga kan? Dan yang berkata tu siapa? Abu Hanifah juga. Jadi dia tak payah sambung, dia tak payah sebut sudah Abu Hanifah. Masuk bab baru dia terus kata waqala, merujuk kepada orang yang sama juga dengan sebelum ni. Faham? Begitu. Wa qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, telah berkata Abu Hanifah, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand. Aku telah mendengar seorang ahli hikmah. Hakiman di sini bukan dengan makna pemerintah. Okay? Bukan dengan makna pembesar, bukan dengan makna raja. Tapi dengan makna ahli. Kenapa pula Ustaz? Sebab Abu Hanifah kata min hukama. Okay? Kalau dia kata min umara, itu baru betul pemerintah. Tapi dia kata min hukama. Okay? Daripada ahli-ahli hikmah. Faham? Samarqand. Maknanya ahli hikmah daripada Samarqand. Di Uzbekistan. Dia kata apa? Inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Wa kana qad azama ala dhahaba ila Bukhara li talibil ilmi. Dia kata apa? Dia kata ada seorang pelajar, ada seorang pelajar ilmu, syawarani fi talabil ilmi, telah bermesyuarat dengan aku tentang urusan menuntut ilmu. Wa kana qad azama ala dhahaba ila Bukhara. Padahal budak yang bermesyuarat dengan aku tu sudah pun tetapkan keputusannya untuk belajar di Bukhara. Apa tu Bukhara? Satu tempat yang sama dengan Imam Bukhari. Faham, dipanggil Bukhara untuk belajar di sana. Nampak? Budak tu sudah tetapkan keputusannya. Memang mau pergi Bukhara. Tapi itu pun masih mesyuarat lagi dengan guru dia. Faham? Wahakadha. وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في الأمور ولم يكن أحد أفضل منه ومع ذلك أمر بالمشاورة وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى حوائج البيت. Okay. Wahakadha, dia kata, maka demikianlah juga kepada penuntut ilmu, yang bagi ayyushawira fi kulli amrin, hendaklah selalu bermesyuarat di dalam segala urusan. Faham ni? Okay? Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk apa ayatnya di dalam Quran sebut? Wal amru syura bainahum. Ada Quran sebut. Ada juga Quran sebut apa? Apa ni? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Itu Allah perintahkan kepada Nabi untuk bermusyarat. Bahkan ada juga Nabi sebut begini. Inna Allah Ta'ala wa Rasulahu ghaniyani minhuma. Dalam riwayat yang lain ghaniyani anhuma. Sesungguhnya Allah dan Rasul ganiyani minhuma. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah dan Rasul tidak perlu kepada Aisyah kata. Mari ni. Inna Allah Ta'ala wa Rasulahu ghaniyani anhuma. Sesungguhnya Allah dan Rasul itu, apa makna ghaniyani? Ghani apa maksudnya? Ghani. Kaya. Sesungguhnya Allah dan Rasul terkaya daripada mesyuarat. Maksudnya apa? Bukan. Bukan banyak bermusyarat. Maksudnya? Orang kaya ni, maknanya kaya ni tidak berhajat kepada sesuatu. Faham? Jadi kalau orang kaya, dia tidak macam Allah, Al-Ghani, yang tidak berhajat kepada sesuatu. Faham? Jadi bila sebut Allah dan Rasul terkaya daripada mesyuarat, maknanya apa? Maknanya Allah dan Rasul ini tidak perlu kepada walakin ja'alahu Allah rahmatan li ummati. Tapi Allah jadikan mesyuarat ini sebagai rahmat untuk umatnya. Man syawara minhum, siapa yang di antara umatku yang bermesyuarat, lam ya'dam rusda. Dia tidak akan apa? Dia tidak akan
tersesat dan sentiasa menemui kebenaran. Man tarakaha, siapa yang tinggalkan mesyuarat, dia akan sentiasa sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi mesyuarat ni penting Okey. Okey. وقال Walam yakun ahadun afdala minhu. Dan padahal mana ada orang yang lebih cerdas daripada Rasulullah. Faham? Orang yang afton, kan sifat Nabi fatona. Jadi isim tafdilnya afton. Okey, yang paling cerdas. Tak ada orang yang paling cerdas daripada Nabi. Okey? Wa ma'a dzalika umira bil musyar. Itu pun diperintahkan untuk bermusyarat. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijil baiti. Bahkan kalau kita baca kitab Syama'il, orang yang paling banyak bermusyarat ialah Nabi dan juga sahabatnya. Sampaikan urusan rumah tangga pun dimusyaratkan. Faham ni? Jadi penuntut ilmu ni dia nak boleh tinggalkan mesyuarat. Kena mesyuarat dulu dengan ustaznya. Kalau mau buat itu, buat ini, kena mesyuarat. Faham? Ustaz, saya mau sambung belajar di sini. Apa pandangan ustaz? Mesyuarat dengan ustaz. Ustaz, saya mau sambung bidang fiqh ni. Ustaz tu kata jangan sambung bidang hadis. Walaupun dia punya niat membuat-buat untuk belajar dalam bidang fiqh, tapi ikutlah cakap guru, mesyuarat. Kerana mesyuaratnya ada kebaikan dia. Faham? Mungkin kalau antum belajar fiqh, antum akan tenggelam, memang tak akan cemerlang di dalam bidang fiqh. Walaupun antum tak suka bidang hadis, tapi kalau disuruh, antum ikut. Mungkin ada sinar di sana. Faham? Itu pentingnya musyawarah. Faham ni? Sebab ustaz, ulama lebih tahu di mana kemampuan dia punya pelajar. Faham? Okey? Gala Ali. Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya guru. Imam Syafi'i ini hebat di dalam bidang balaghah, bahasa. Faham? Sampaikan guru dia kata engkau ni memang punya otak yang sangat bijak. Tapi sayang kalau kebijaksanaanmu ni hanya engkau gunakan di dalam lughah saja, bahasa. Alangkah bagusnya kalau bijaksanamu ini engkau sumbangkan di dalam bidang fiqh. Akhirnya menjadi seorang yang faqih. Dia ikut cakap guru dia. Faham? Qala Ali karramallahu wajha. Telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ma halaka mru'un an masyuratin." Tidak akan binasa seseorang yang bermusyarat. Maknanya apa? Tidak akan menyesal. Orang yang bermusyarat tidak akan menyesal. Insyaallah. Qil rajulun wa nisfu rajulun wala syai'an wala syai'a farrajulu min lahu ra'yun. Okey. Terus. Farrajulu min lahu ra'yun. Farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun. Farrajulu man lahu ra'yun sahibun. Wa yushawiru wa nisfu rajulun man lahu ra'yun sahibun. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sa'ibun lakin la yushawiru aw yushawiru walakin la ra'ya lahu. Walakin la ra'yu lahu. La ra'ya lahu wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawir. Tengok ni dia beritahu apa? Rajulun wa nisfu rajulin. Rajulun wa nisfu rajulin wala syai'. Dia beritahu apa? Orang lelaki ni ada tiga jenis golongan. Okey? Bukan lelaki ni, maksudnya rajulun ni dengan mana orang yang sempurna lah. Kan? Sempurna. Okey? Orang ni dia terbaik kepada tiga. Yang pertama sekali rajulun, orang yang sempurna, bukan lelaki ya. Rajulun di sini bukan dengan makna lelaki. Di situ itu siapa? Lelaki ya. Rajulun dengan mana orang yang sempurna, orang yang dipanggil orang. Paham? Paham? Golongan yang pertama orang yang layak dipanggil orang. Okey? Wa nisfu rajulin, setengah orang. Okey? Wala syai', dan orang yang tidak layak dipanggil orang. Begitu. Faham? Jadi rajulun ni dengan makna apa? Orang ya, bukan dengan makna lelaki. Faham? Jadi orang ni ada tiga. Orang yang sempurna, yang setengah sempurna, dan yang tidak sempurna langsung. Itu maksud dia. Faham? Siapa dia? Farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawir. Orang yang sempurna itu ialah orang yang mempunyai pendapat dan dia mau bermusyawarat. Dia ada pendapat. Dia ada apa pendapat pula? Kita ini
Dia ada pendapat, dia ada pandangan dan dia mau paham? Dia tidak terus ikut dia punya pandangan. Paham? Mau sebut pandangan betul sebenarnya, tapi sebut pendapat. Kemudian apa? Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sha'ibun lakin la yuwashir. La yuwashir pula, la yushawir. Paham? Washir pula. Dan orang yang setengah sempurna itu ialah orang yang memiliki pendapat tapi tidak mau mesyuarat. Paham? Setengah sempurna otaknya. Okey? Dan apa lagi? Wala syai' dan orang yang bukan orang itu apa? Okey, kan? Atau apa tadi? Au yushawir walakin la ra'ya lahu. Orang yang setengah ni ataupun orang yang mau mesyuarat tapi tidak ada pendapatnya. Paham? Ada yang ada pendapat tapi tidak mau mesyuarat, ada yang mau mesyuarat tapi tidak ada pendapat. Macam antum lah kalau keluar tabligh, kan? Betul tak? Ada syur? Ada syur? Betul tak? Sama kan? Ada syur tak? Sudah disebut tadi. Wow, kan? Itu orang yang setengah. Okay? Orang yang setengah akal. Mau mesyuarat. Tapi bila syur, tidak ada. Paham ni? Itu orang yang setengah akal. Okay? Kemudian wala syai' man la ra'ya lahu wala yushawir, dan orang yang memang tidak layak dipanggil orang ialah orang yang tidak ada pendapat, tidak ada pandangan dan tidak mau juga mesyuarat. Paham ni? Jadi antum jangan guna ni pula nanti ya. Adab mesyuarat. Antum boleh sebut ni. Okey? Wa qala Ja'farus Shadiq li Sufyan ats-Tsauri. Tadi kita belajar adab masjid kan? Dahulu dengan kaki kanan. Ni Sufyan Tsauri ni. Kenapa dipanggil Tsauri ni? Maknanya anak lembu. Paham? Sufyan Tsauri ni seorang ulama yang pakar dalam bidang hadis. Kalau antum buka kitab-kitab hadis waqala Sufyan, paham? Sebab tu kena belajar ilmu hadis. Sebab kadang-kadang dalam kitab hadis dia kata waqala Sufyan saja. Dia nak bagi tahu Sufyan tu siapa? Boleh jadi Sufyan Tsauri, boleh jadi Sufyan Uyainah. Paham? Jadi kalau ulama hadis dia dengar satu sanad. Oh, Sufyan Uyainah ni. Sebab ini bertemu dengan ini bukan guru dia tahu. Paham? Sufyan Tsauri ni maknanya anak lembu. Paham? Kenapa dia dipanggil anak lembu? Sebab pernah satu hari dia masuk masjid. Dia ni memang selalu masuk masjid kaki. Tiba-tiba satu hari itu termasuk masjid dengan kaki kiri. Kan? Termasuk. Bukan macam antum memang sengaja masuk dengan kaki kiri. Ini termasuk tidak sengaja. Tiba-tiba ada satu seruan daripada langit. Ya Tsaur. Wahai anak lembu. Ni wali, jangan kentut Aisyah. Aisyah makin kuat. Wali Allah ni, Allah akan tegur direct. Tu sifat wali Allah. Kalau antum buat dosa tiba-tiba ada terus hukuman, itu ciri antum tu wali Allah. Betul ni, sebab wali Allah ni, Allah turunkan azab dia di dunia supaya di akhirat dia tidak diazab lagi. Jadi kalau kita buat maksiat tidak diazab di dunia, maknanya Allah sedang kumpul kita punya azab supaya bagi azab yang sangat pedih di hari akhirat. Paham? Jadi kalau ada orang buat salah tiba-tiba terus ada azab, terus ada hukuman, paham? Itu maknanya itu disayang oleh Allah tu. Itu makna Allah sayang. Jadi Sufyan Tsauri ni masuk masjid kaki kiri tiba-tiba ada seruan ya Tsauri. Maksudnya wahai anak lembu. Itu wali Allah. Paham? Okey? Jadi apa? Waqala Ja'farus Shadiq. Siapa Ja'far Shadiq ni? Satu ulama. Memanglah satu bukan dua tu. Paham? Ja'far Shadiq ni dia seorang Ahlul Bait. Itu cucu Nabi, cucu Sayyidina Husain. Paham? Ja'far bin Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Paham? Cucunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ja'far bin Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Paham ni? Cakap cinta Ahlul Bait. Paham? Ada di situ Ali Zainal Abidin ya. Ja'far bin Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Paham? Okey? Itu nama anak Habib Ali itu Muhammad al-Baqir. Kan? Daripada situlah Ja'far bin Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Yalah, Baqir ni maknanya bagir lah kalau orang Yaman sebut kan. Okay. Dia berkata kepada siapa? Li Sufyan ats-Tsauri. Dia berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, "Syawir." Paham? Fi amrik alladzina yakhshawna Allah. Dia kata apa?
wahai Sufyan, mesyuaratkanlah segala urusanmu dengan mereka yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah tuh? Hah? Siapa? Alim ulama. Kenapa? Sebab Quran sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang sangat takut kepada Allah itulah alim. Jadi mesyuaratkanlah urusan kamu dengan alim ulama. Paham? Mau berhenti kerja, Ustaz, saya mau berhenti kerja nih Ustaz sebab gini. Perlukah saya cari? Pun mesyuarat dengan ulama. Paham? Semua perkara kena mesyuaratkan. Baru ada khair, ada kebaikan. Okey? InsyaAllah. فطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها وأصعبها فطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها وطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها فكانت المشاورة فيه berak kan? أهم وأوجب. Okey, nampak? Menuntut ilmu termasuk dalam urusan yang sangat mulia wa as'abiha dan sangat sulit, susah. Okey? Min a'lal umur, maknanya di antara urusan yang paling penting, paling tinggi. Okey? Wa as'abiha dan paling sulit. Fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Maka mesyuarat di sini menjadi sangat penting, bahkan wajib untuk dibuat oleh penuntut ilmu. Mesyuarat dengan ibu, mesyuarat dengan ayah, mesyuarat dengan ustaz. Faham? Itu penting. InsyaAllah. قال الحكيم رضي الله عنه Rahmatullahi alaih. إذا ذهبت إلى البخارى لا Idza dhahabta ila Bukhara, bukan ilal Bukhara. إذا ذهبت إلى بخارى لا تعجل Fala ta'jal فلا تعجل في الاختلاف إلى الأئمة. ila immati. Okey. Kemudian وامكث شهرين حتى bukan sya'raini kah? Syahraini, beza. Sya'rain apa? Rambut. Syahrain bulan. وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا Wa takhtara ustadzan. فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده Mana ada indahi? Mana ada indahi? Antum bahasa Arab apa antum pakai ini? Pedalaman? Indahi? Indahu. بسبق عنده ربما لا يعجبك La yu'jibuka darsuhu. لا يعجبك درسه فتتركه وتذهب Fatatrukahu. وتذهب إلى آخر آخر. فلا يبارك لك في التعلم. قال الحكيم, berkata seorang ahli hikmah rahmatullahi alaih, dia kata idza dhahabta ila Bukhara, dia kata kalau kamu pergi Bukhara. Bukhara di mana tuh? Tempat tempat lahirnya Imam Bukhari. Okey? Kalau kamu pergi sana, fala ta'jal fil ikhtilafi lil a'immati. Jangan kamu sibukkan diri kamu dengan khilaf para ulama. Sebab waktu itu di Bukhara, kan Imam Bukhari apa semua kan, dia ada khilaf dengan gurunya, Az-Zuhuli dan sebagainya, kan? Jadi kata kalau kamu pergi belajar di sana, jangan kamu sibuk pergi campur urusan pergaduhan khilaf di antara ulama-ulama di sana. Antum sebagai murid, jangan sibuk kalau dua ustaz bergaduh, antum jangan sibuk. Faham? Jangan pergi batu api komen dan sebagainya, kasih panas keadaan. Faham? Itu bukan adab seorang pelajar. Wamkus syahraini hatta tata'ammal wa takhtara ustadzin. Bila pergi ke tempat ilmu, bertenanglah selama syahrain 2 bulan, 60 hari. Okay? Tenang selama 2 bulan. Untuk apa nih? Untuk fikir. Okay?
untuk fikir siapa guru yang patut kita pilih, belajar dengan dia. Okey? Kerana apa? Tengok ni, ini pentingnya. Okey? Kerana apa? Fa innaka in dhahabta ila alimin wa bada'ta bisabqi indahu farubba ma la yu'jibuka darsuhu. Kerana boleh jadi bila mana kamu pergi belajar dengan satu orang alim, okey? Lepas kamu belajar dengan dia satu kali perjumpaan, kamu tak minat dengan caranya. Faham? Kamu tak suka dengan cara dia. Kemudian apa? Fatatrukahu fatadhhaba ila akhar fala yubaraka laka fi ta'allum. Bila kamu sudah duduk dia punya kuliah, tiba-tiba kamu tak suka dengan dia, maka kamu tinggalkan dia. Faham? Maka itu tidak mendapat keberkatan dalam ilmu kamu. Nah, sekarang antum faham sudah kenapa ustaz tentang orang yang selalu pindah-pindah madrasah. Kan? Dulu balik-balik ustaz pesan. Kan? Masa kita belajar di madrasah Syarif di bawah tu kan? Balik-balik ustaz pesan, jangan pindah-pindah madrasah. Jangan pindah-pindah madrasah. Habiskan di situ. Jangan kejap di sini, mau pergi lagi sana, mau pergi lagi sini, jangan. Sebab apa? Sebab inilah. Faham? Sebab kamu tidak akan mendapat keberkahan di dalam ilmu yang kamu belajar. Faham ni? Begitu. Insyaallah, habiskan fata'ammalu fi syahraini. Fata'ammal, tak ada fata'ammalu. Fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyaril ustadi. Washawir hatta la tahtaj ila tarkihi wal i'radi anhu. Fatathbuta, bukan fatathbutu, fatathbuta indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan wa tantafi'a bi'ilmika kathiran. Kaifa ta'ammal fi syahrain fi ikhtiyar al-ustadhi. Dikata apa? Maka selama 2 bulan itu renung-renungkanlah, fikir-fikirkanlah. Okey? Fi ikhtiyar al-ustadhi, untuk kamu pilih ustaz kamu. Faham? Selama 2 bulan tu fikir, mau duduk, mau pilih ustaz siapa ni? Yang mana yang lebih kena di hati saya? Yang mana yang lebih senang penyampaiannya masuk ke dalam hati saya? Yang mana perkataannya boleh mengubah saya? Mana ilmunya boleh mendekatkan saya dengan Allah? Faham? Fikir yang itu. Bukan yang, yang mana lepas aku belajar dengan dia ni, aku jadi pendebat yang hebat. Faham? Aku boleh berkata-kata, boleh sudah bagi ceramah. Bukan begitu. Faham ni? Okey? Kemudian apa? Wasyawir. Kemudian, bermusyawaratlah hatta la tahtaja ila tarakihi. Supaya kamu tidak meninggalkan guru kamu nanti lepas kamu belajar. Faham? Itu pentingnya musyawarat dengan kawan-kawan. Mana satu madrasah kita mau belajar ni? Okey, kau punya pandangan apa? Apa kebaikan madrasah ni? Apa dia punya masalah pula yang selalu kita dengar? Okey, kau pula apa? Musyawarat. Faham? Gitu. Kemudian apa? Okey? Fatathbuta indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan. Kemudian barulah kamu menetap di hadapan gurumu, menetap di hadapan guru pilihanmu itu sampai apa? Hatta yakuna ta'allumuka mubarakan. Sampailah kamu mendapat ilmu yang berkat wa tantafi'a bi'ilmika kathir, supaya kamu mendapat manfaat daripada ilmu kamu sebanyak-banyak manfaat. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar amal dan sampaikan. Kita sambung nanti di dalam bab sabar dan ketabahan di dalam belajar. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wad du'a ila al huda wad da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala at tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.